Hi warriors of the world. Say warriors untuk pembelajaran ini. So hari ni kita nak belajar pasal a new chapter, and this chapter dikenali sebagai ecosystem. It is one of the easiest chapter dari segi macam it is relatable, nampak sangat dan kita boleh tengok dia setiap hari. Tapi antara chapter yang kuat membunuh juga sebab kita dah ada satu mindset cakap dia senang sangat tapi soalan susah. Itu biasalah kan. So anyway, untuk ekosistem ni, we need to know what does ecosystem actually mean. So eco ni sebenarnya bermaksud rumah and system adalah sistem rumah. Okay, so kalau you bayangkan rumah, you know that it is something that protect you and there's a living thing in the rumah as well. So sama juga ekosistem ni sebenarnya bermaksud interaksi. Okay, interaction between benda hidup, so kita panggil dia sebagai biotik, and benda yang tidak hidup, so kita panggil dia sebagai abiotik. Right, so interaction between benda hidup dengan benda tak hidup. Let's say macam dekat Malaysia ni kita ada satu ekosistem yang kita panggil dia sebagai hutan tropika kan. So kita adalah ada benda hidup, kita ada harimau sekali yang sebagai benda hidup, kita ada ular sawa batik and everything sebagai benda hidup, dan kita ada abiotik kita which is pokok tualang, pokok balak, semua sekali itu sebagai kita punya abiotik component. So dengan secara tak langsung interaksi antara kita dan mereka dengan abiotik ni menyebabkan kita menjadi satu ekosistem. Kadang-kadang saya suka cakap macam kita punya ekosistem pembelajaran sekarang adalah lebih kepada pembelajaran digital. So apa yang saya maksudkan dekat situ adalah awak sebagai benda hidup yang belajar, dan benda bukan hidup awak adalah digital. Awak tengah belajar, awak tengah gunakan iPad, awak gunakan internet. So itulah dinamakan sebagai ekosistem kita. So that's the word of ecosystem. And then ekosistem ni awak kena tahu dia ada beberapa komponen. Untuk biotik ni kita ada producer dan juga consumer. Manakala abiotik pula kita ada atmosphere, lithosphere dan hydrosphere. So untuk jadi abiotik ni kita kena ada the gas kan, the atmosphere, the tanah dan juga the air. So untuk abiotik tadi kita cakap tadi atmosphere, lithosphere, hydrosphere ni kan. So apakah dia punya faktor-faktor yang menyumbang kepada all the component ni? So dia termasuklah gas, okay, water, and then light, temperature, semua sekali tu. Manakala untuk yang biotik ni pula kita punya komponen ada dua ni, producer dengan consumer. So apakah yang menyumbang faktor kepada dia punya producer dengan consumer ni ataupun komponen dia? So antaranya termasuklah predator, herbivore, omnivore macam korang, and then also kita ada carnivore. Okay, so ini adalah daripada apa yang kita perlu tahu mengenai ekosistem biotik dan abiotik. So this is just like pengenalan saja. The one yang kita nak belajar hari ni secara detail adalah ekosistem lake. Okay, kita nak tengok secara lebih lanjut lake ekosistem. Again, ekosistem bermaksud interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup, biotik dengan abiotik. So komponen abiotik untuk lake dekat sini. But wait, before we go further on, you need to know that lake ni adalah standing water jugalah. Dia macam standing water. Dia bukan macam ocean, right? Dia bukan macam ocean ni yang yalah, ocean, lautan, the biggest one tu. And then dia bukan juga macam sungai yang in the end of the day dia akan sambung kepada lautan. Tapi lake ni lebih kepada macam katalah zaman dulu daripada gunung kan, daripada gunung air mengalir ke sungai akhirnya. Tapi disebabkan dia berlaku macam belokkan, okay, dia berlaku belokkan macam tu, lepas tu lama-lama dia terbalik cerita ni. Air daripada gunung, let's say kan, air daripada gunung dia mengalir, dia belok-belok pula macam ni kan. Okay, lepas tu lama kelamaan dia hakis kat sini to the point dia sampai jadi shortcut ke sini. So dibiarkan kawasan air yang kat sini. Okay, air kat sini pula nanti dia akan jadi standing water, jadi lake lah macam tu. So the lake
the lake is not macam kubang air, macam apa nama tu, kerbau dekat Negeri Sembilan ni selalu berenang-renang ke kan? Bukan. Lake is very big. Antara lake yang kita boleh bayangkan adalah macam Lake Loch Ness. Loch Ness. Even dalam lake itu sendiri pun they believe ada dinosaur living inside it yang menyebabkan dia nampak monster. Dia cakap kan, the monster of Loch Ness tu seolah macam dinosaur. It is big lah, maksudnya the tasik itself, the tasik yang kita anggap tu sebenarnya sangat-sangat big. Kita pun ada satu tasik yang popular, which is tasik Cini kan. So it's not something like you boleh jumpa dekat belakang Cape Madness je, okay? Bukan macam tu. Dia adalah something yang sangat-sangat besar, sangat-sangat dalam. So this lake, dia punya abiotik dia, macam kita cakap tadi, dia bisa terdiri daripada lithosphere, atmosphere dengan air kan. So you know it have air, okay, the water, and then it have the tanah. Okay, so dia ada tanah dekat sini. And then they also have the atmosphere, like you know, and all the factor that contributes toward all this, termasuklah dia punya cahaya. Okay, so sini yang penting sunlight lah. Okay, sunlight yang menyebabkan berlakunya ekosistem ini. So the lake ecosystem can actually be divided into two. Okay, dia boleh divided into two. Ni markah ni boleh divided into two, which is light penetration, according to light penetration, dan satu lagi according to the distance from the shore. Kalau ini adalah short essay yang awak kena buat, kalau you tulis ini pun awak dah dapat markah. It is being given according to two, light penetration and distance from the shore. Ini saja pun awak dah boleh dapat markah, right? So anyway, untuk sunlight penetration, you boleh bayangkan matahari kan, lepas tu dia akan bagi light. So cahaya akan terbias to the point, ada satu point dekat sini, sebab dia sangat besar, sangat dalam kan, ada satu point yang gelap, tak terima cahaya. Okay, tak terima cahaya, manakala ada satu point terima cahaya, dan ada satu point yang saya lukis ni tadi adalah point di mana cahaya dapat dan cahaya tak dapat adalah sama, ataupun macam the borderline here. So ini kita panggil dia sebagai compensation point. The compensation point is very important for you to know that it is where carbon dioxide adalah sama lebih kurang dengan oksigen. So kalau carbon dioxide dengan oksigen sama, maka rate of photosynthesis, sebab photosynthesis kan kita banyak gunakan carbon dioxide kan, is equal with the rate of respiration. Respiration adalah kita tarik nafas kan, awak anggap macam tu kan. Sebenarnya respiration ni adalah kita gunakan oksigen untuk jadikan ATP. Okay. So dekat compensation point ni adalah di point yang penting, di mana rate of photosynthesis equals to rate of respiration. So if it goes below, di mana kat bawah ni cahaya matahari tak dapat tembus kan. If it goes below where kita boleh panggil dia sebagai aphotic region, maka carbon dioxide akan jadi lebih banyak. Okay? Carbon dioxide akan jadi lebih banyak dan tak ada matahari at all, maka rate of photosynthesis akan jadi low. Sangat-sangat low. Sebab again, photosynthesis ni mesti ada carbon dioxide plus sun. Kalau tak ada sun, tak adalah, tak okey lah dia. Alright? So, yang lebih banyak adalah rate of respiration to aquatic region ni. Manakala region yang dapat cahaya matahari, yang ni kita panggil dia sebagai photic region. So you boleh bayangkan dekat sini rate of photosynthesis is very high sebab dia ada carbon dioxide. Of course, like animal bahagian sini pun dia akan lepaskan carbon dioxide kan. So bahagian bawah ni kan dia akan lepaskan carbon dioxide. So carbon dioxide nanti akan naik ke atas and everything. So dapat sunlight lagi lah banyak the photosynthesis it can do. Right? So satu kita buat dari segi, satu daripada segi kita tengok dia punya ekosistem melalui light penetration. Now kita nak tengok daripada distance from the shore pula. So, macam mana dia bagikan ekosistem dia. So from distance of the shore, dia terbagi ikut 3. Okay, dia terbagi pada, kalau ikut Notayu dia bagi 2 je lah. Kalau ikutkan sebelum ni dia bagi 3. Which is kawasan yang ada dasar, okay, kawasan yang ada dasar dan kena cahaya matahari adalah satu kawasan.
Sama juga kat sini dia ada dasar, okay, dia ada tanah, kena matahari dan ada cahaya. Itu satu kawasan. Kawasan ini dipanggil sebagai littoral zone. Macam mana nak kenal? Dia, dasar dia ada kena cahaya matahari. Manakala kawasan yang tiada dasar, okay, yang ni kan, tapi kena cahaya matahari. So sini je lah, yang bawah ni tak kena cahaya matahari kan. So kita tak boleh panggil dia sekali lah. Kita tak kelaskan dia sekali. So kawasan ni kita kenal dia sebagai limnatic zone. Okay, limnatic zone. Manakala kawasan yang gelap, kawasan yang gelap yang tak kena cahaya matahari tapi mempunyai dasar, yang ni kita panggil dia sebagai profundal zone. Okay, so antara perkara yang penting untuk untuk awak bagi tahu dekat sini ataupun selalu ditanyakan kat sini, dia akan tanya awak diversity paling banyak kat mana. Yang kedua, mungkin dia tanya haiwan paling banyak kat mana. So these two things adalah berbeza. Kalau haiwan yang paling banyak, mungkinlah, saya pun tak pasti, mungkin banyak yang kat limnatic ni kan, sebab katalah banyak ikan ke berenang kat sini, of course dia paling banyak. However, yang lebih pasti adalah sebab ni bukan habitat dia kan, tengah-tengah ni dia just selalu cari makan and everything. So mungkin tak semua akan duduk dekat bahagian limnatic ni, cuma yang puluhan saja pergi dekat limnatic ni. Tapi bahagian yang lebih banyak organism, lebih banyak diversity, okay, bukan organism lah, yang penting lebih banyak diversity. So, lebih banyak diversity sebenarnya adalah littoral zone. Okay, kenapa littoral zone? Sebab dekat littoral zone ni lah dia allow cahaya. Okay, dia ada cahaya, jadi dekat sini pula ada dasar. So tumbuhan yang memerlukan dasar dan cahaya, dia boleh hidup dekat sini. So bila banyak tumbuhan boleh hidup dekat sini, producer boleh hidup dekat sini, it produce rumah. Okay, it produce ekosistem untuk dia. Dia producekan the kawasan untuk dia habit. So dia jadilah habitat. So hence ada banyak micro habitat dekat kawasan littoral ni. Okay, jawapan dia adalah littoral zone. Diversity paling banyak adalah littoral zone. Kenapa? Sebab banyak microhabitat. So, bila banyak microhabitat, banyak tempat untuk dia hidup, untuk dia makan, untuk dia duduk-duduk. So, maka banyaklah diversity di situ. Even macam parasit ke nak duduk dekat sini kan, sebab banyak pokok. Mungkin snail boleh duduk kat sini, tapi snail tak boleh duduk kat sini kan, sebab dia ada cahaya tapi dia tak ada dasar. Nanti dia jatuh kat sini, nanti dia mati pula. So that's why kawasan littoral ni yang paling banyak diversity, because it have many micro habitat. Okay, many micro habitat, that sesuai untuk yang lain-lain. Okay, itu antara soalan yang dia selalu tanya. And then ada benda lain yang korang perlu tahu adalah what kind of things that live in this ecosystem. So kita kena namakan dia mengikut nama saintifik dia. Antara yang popular adalah plankton. Yang popular dari segi awak lah, yang saya rasa awak pernah dengar, plankton, macam dalam cerita SpongeBob. So apa ni plankton? Plankton ni adalah organism kecil, okay, microorganisms that does not really move. It does not really move. It tend to float je. So dia banyak dekat limnatic ni. Okay, dia just floating away and everything, waiting for it to be eaten. Kalau dia adalah phytoplankton. Kalau dia adalah plankton yang jenis haiwan sikit tu, dia akan gerak sikit-sikit sambil makan apa yang dia boleh makan. Itu satu, plankton. Benda lain juga, especially dekat littoral ni kan, kadang-kadang kita boleh nampak macam water strider, lepas tu kita nampak laba-laba air kan. So siapakah dia? Apakah kita boleh panggil dia dalam saintifik? Kita panggil dia sebagai Newsted. Okay? Kita. Yes. Kita panggil dia sebagai Newsted. Okay? So, dia dan untuk live dekat surface of the water je. But can also masukkan some fish yang keep on nak pergi ke atas ambil oksigen. Right? So, you can also include that in our Newsted. Okay. Selain daripada tu, kita ada juga Nekton. Macam saya check Nekton. Okay, so Nekton ni dia duduk dekat kawasan
kawasan yang um, air yang apa panggil luas, air yang luas. Sekejap. Nectar ni kiranya dia kawasan pelagik. Pelagik ni kira kawasan yang luas lah, macam ni, luas terbentang, macam padang and everything tu. So nectar ni biasanya haiwan yang lebih besar, swimmers yang lebih besar. And then apa lagi yang boleh hidup dekat situ, termasuklah aquatic plant and bentos. So apa tu bentos? Saya tertinggal ni. Kawasan bawah ni, dasar ni sebenarnya kita panggil dia sebagai bentik. Kita tak panggil dasar. Okay, dalam sains, dasar pun boleh kira sebagai undang-undang kan. So kita tak panggil dasar sebenarnya. So apa nama dia dalam sains? Nama dia adalah bentik. So again, kawasan air yang ada cahaya, ada bentik ni, so dia dipanggil sebagai littoral zone. Kawasan yang ada bentik tapi tak ada cahaya ni, so itu adalah profundal. Kawasan yang ada cahaya tapi tak ada bentik tu, dia adalah limnatic zone. Okay, so bentik ni adalah kawasan yang macam dasar ni kan. So again, ada satu lagi binatang yang duduk-duduk kat sini. So binatang-binatang yang duduk dekat sini dinamakan sebagai bentos. Sebanyak ni adalah crustacean ataupun arthropoda kan. Arthropoda yang crustacean ni macam ketam and everything, whereby dia makan daripada mud tu, daripada tanah ni. Dia gunakan filter daripada mulut dia untuk dia makan, lepas tu dia buang balik tanah tu keluar. Okay, so yes, example dia decomposer. Decomposer macam Annelida kan. Annelida pun can become a decomposer. Annelida tak sesuai lah, sekejap. Apa tu, cacing yang lebih nampak sikit, cacing daripada larvae of lalat ke apa kan, cacing yang memang makan benda mati. So dia duduk kat sini lah, sebab haiwan-haiwan yang let's say han kat sini ke ataupun dekat sini, lama-lama kalau dia mati dia akan jatuh ke bawah ni. So kita kena decomposekan dia. So bentos ni banyak yang decomposer lah, dia akan decomposekan. And then also the scavengers such as crustacean ni, bila dah decompose dia boleh lah makan benda yang dia boleh makan daripada tanah-tanah tu, and then itulah cara pemakanan dia. Okay, so untuk hari ini sampai ini saja. Nanti kita akan sambung pada the terrestrial ecosystem. Thank you guys, take care, be a great warrior of study. Thank you guys. Assalamualaikum.